Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, tak sok melampau punca tiada pertandingan dalam PAS. Wan Rusdi minta Muhyiddin cermin diri sebelum sindir kerjasama UMNO DAP. Tak payah sibuk beritahu Perdana Menteri apa perlu dibuat. Hamzah nafi hubungan dengan Muhyiddin tegang. Budaya tak sok melampau ahli PAS kepada pemimpin parti adalah punca tiada pertandingan pemilihan bagi 5 jawatan tertinggi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Azhar Kashif berkata, bagaimanapun ketaksupan melampau itu boleh menyebabkan PAS berpecah. Katanya, PAS teramat bangga kerana 5 jawatan utama tiada pertandingan. PAS mendabik dada ia adalah parti paling stabil. Sebenarnya, budaya taksub pada pemimpin jadi punca kenapa tiada siapa yang berani bertanding 5 jawatan teratas itu. Mengulas lanjut bahawa tiada pertandingan untuk jawatan presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden parti pada muktamar tahunan ke-69 PAS. Puan berkata ketaksupan ahli mereka kini adalah pada tahap tinggi. Katanya mereka percaya bahawa kejayaan gelombang hijau semasa pilihan raya umum ke-15 tahun lalu dan 6 pilihan raya negeri pada Ogos lalu adalah kerana kehebatan luar biasa 5 pemimpin teratas berkenaan. Katanya mereka jadi takut untuk menyanggah 5 orang tersebut. Takut dituduh kacau daun dan menentang Islam, taksub mereka melampaui batas. Apa tidaknya pemimpin mencarut, celupah, kuat bohong dan tidak konsisten ditaati membabi buta. Sampai masanya nanti PAS akan berpecah. Dengan tiadanya pertandingan bagi jawatan presiden, Abdul Hadi Awang akan kekal menerajui PAS untuk tahun ke-21. Dia mula mengutai PAS selepas Allahyarham Fadil Noh meninggal dunia pada 2002. Ketika ini, jawatan timbalan presiden disandang ahli Parlimen Kubang Kedian, Tuan Ibrahim Tuan Man, manakala 3 jawatan naib presiden diisi oleh Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad dan Muhammad Ahmad Abdullah. Idris merupakan ahli Parlimen Bagan Serai dan pernah menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, manakala Muhammad Ahmad kini berkhidmat sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, beberapa penganalisis politik berkata ketiadaan pertandingan bagi 5 jawatan tertinggi PAS merupakan langkah parti itu dalam mengelak mudarat yang berkemungkinan boleh mencetuskan krisis dalaman. Bagi pensyarah kanan Sekolah Perdana Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Mazlan Adi, secara tradisi jawatan tertinggi PAS tidak ditandingi melainkan berlaku situasi luar biasa. Penganalisis politik daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Hussein Yusri Zawawi pula berpandangan tidak timbul soal dakwaan PAS tidak demokratik susulan tiada pertandingan bagi 5 jawatan tertinggi parti itu dalam muktamar yang akan berlangsung hujung bulan ini. Katanya ini kerana terdapat penarikan diri daripada beberapa pemimpin yang dicalonkan sebagai naib presiden. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menyela tindakan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berhubung kenyataan apik berseluar pendek akan mengajar agama di masjid. Menurutnya, pemimpin PAS sepatutnya melihat Pulau Pinang di bawah pentadbiran DAP sejak 15 tahun lalu sebelum membuat dakwaan sedemikian. Katanya DAP dah berkuasa di Pulau Pinang 3 penggal dah 15 tahun. Apakah ada apik Cina menyampaikan khutbah di masjid pada hari Jumaat? Jadi Pulau Pinang contoh terbaik. Apakah tidak ada lagi masjid di Pulau Pinang tetapi itu yang mereka mainkan? Lok yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Sanusi ketika ceramah di Pelangai minggu lalu. Dalam ceramahnya itu, Sanusi mendakwa di Malaysia nanti akan melihat apik berseluar pendek mengajar agama Islam di masjid sekiranya PH dan BN terus menjadi kerajaan. Lok menyifatkan dakwaan Sanusi itu menunjukkan betapa pemimpin PAS ketiadaan modal dan visi. Katanya yang saya pelik dulu masa PAS kerjasama dengan kita, itu pun fitnah yang mereka lawan dulu. Masa tu UMNO yang cakap macam Sanusi itu. Hari ini mereka guna fitnah yang sama dan logik yang sama. Jadi ini permainan politik. Dulu masa PAS kerjasama DAP, dia juga yang lawan fitnah macam itu, dia pun tahu itu tidak betul. Hari ini mereka guna cara fitnah tidak betul ini menunjukkan bahawa mereka ketandusan modal. Saya percaya ia tidak akan beri kesan kepada rakyat. Sementara itu, Lok yang juga anggota Parlimen Seremban berkata, pihaknya yakin undi penyokong DAP di beberapa kampung di Pelangai akan berpihak kepada calon BN Amiza Abu Adam pada hari pengundian Sabtu ini. Katanya di Pelangai ini kita tidak dapat majoriti dulu, tapi dapat sokongan kuat juga terutama di Telemong, Mancis dan beberapa kawasan lain. Walaupun kalah dalam PRU ke-15 lalu, kita ada sokongan. Mungkin dalam 30% pengundi di Pelangai, dengan sokongan itu yang kita akan alih kepada BN. Saya yakin dengan formula itu calon BN boleh menang selesa. Pengerusi Perikatan Nasional Pahang, Saifuddin Abdullah berkata, kecelaruan kerajaan hari ini disebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak sebagai Perdana Menteri sambilan.
Secara sinis, Saifuddin berkata Anwar hanya bertindak sepenuh masa sebagai seorang penceramah. Katanya dengan Perdana Menteri yang kita tidak tahu apakah dia ini bertugas sebagai Perdana Menteri atau yang disebut oleh setengah orang, separuh jadi Perdana Menteri, separuh jadi Menteri Kewangan. Menteri Kewangan pun dia part-time, apa yang di full-time, berceramah, bercakap. Kata Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno, bila buka mulut saja bohong, hari ini bila ditutup mulut pun bohong. Saifuddin menambah sebagai bekas Menteri Luar, dia risau dengan kenyataan Anwar di luar negara. Katanya dia bekas Menteri Luar, saya meneliti ucapan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri kita, saya merasa sedikit gusar apakah dia berfikir sebelum bercakap. Apakah dia ingin menukar dasar luar Malaysia. Baru-baru ini dia di persidangan pertubuhan bangsa-bangsa di bahagian awal, dia menyentuh tentang krisis yang berlaku di Ukraine. Tengok sebagai bekas Menteri Luar sebut krisis, kita tak guna perkataan perang. Kita ada sebab mengapa tidak guna perkataan perang. Kita sangat hati-hati dalam memilih perkataan dalam hubungan antarabangsa dengan ucapan dia. Dia kutuk Rusia, kita tidak pernah kutuk Rusia. PRK Dewan Pelangai akan berlangsung Sabtu ini. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin harus melihat reputasi sendiri sebelum menuduh UMNO telah hilang arah, kata Menteri Besar Pahang Wan Rusdi Wan Ismail. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu berkata UMNO kini dicelah kelangkang DAP dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Rusdi yang merupakan naib Presiden UMNO berkata Bersatu sendiri telah membuat pakatan politik dengan DAP 2 kali pada masa lalu. Katanya jadi dia kena tengok track record parti dia sebelum kata orang lain sebab sejarah tak boleh berbohong. Sejarah mengatakan mereka 2 kali dengan DAP sebelum PRU. Kita selepas PRU tak ada kerajaan boleh dibentuk dan kita menyahut seruang agung. Wan Rusdi merujuk kepada PAS dan Bersatu yang pernah beberapa kali bekerjasama dengan DAP sebelum ini. Pada Selasa, Muhyiddin semasa sesi dialog menggesa penyokong BN di Pelangai supaya memberikan sokongan kepada PM. Katanya, saya dulu bapa UMNO juga, timbalan Presiden UMNO tapi ditendang. Sekarang di mana UMNO dicelah kelangkang Anwar dan DAP. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menasihatkan MCA supaya berhenti daripada cuba mengajar Perdana Menteri tentang cara menjalankan tugasnya mengenai cadangan rombakan Kabinet. Bercakap kepada pemberita, Loke yang juga Setiausaha Agung DAP berkata, rombakan Kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri dan ini harus dihormati. Katanya, saya rasa tidak perlulah kita sibuk-sibuk beritahu PM apa perlu dibuat. Rombakan Kabinet ini kalau ada pun, ia kuasa prerogatif PM. Setakat hari ini, PM tidak ada bagi apa-apa maklumat pun. Malah mesyuarat Kabinet hari ini langsung tak sentuh rombakan Kabinet. Dia diminta mengulas kenyataan jurucakap MCA, Mike Chong yang mencadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggugurkan beberapa anggota Kabinet ketika spekulasi bertiup mengenai rombakan Kabinet. Antara lain, MCA mencadangkan Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan Ngah Komeng digugurkan daripada barisan Kabinet kerana terus bertindak seperti ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi Menteri Kerajaan. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati situasi politik Ngah Cheong Yok Kong yang kemudian menggesa MCA untuk meninggalkan kerajaan. Ketika diminta mengulas mengenai perkara itu, Loke menganggap kenyataan Cheong sebagai pendapat peribadi dan katanya DAP berpegang kepada semangat kerajaan perpaduan. Katanya bagi kita dalam DAP, kita tidak minta mana-mana pihak masuk atau keluar. Ini telah dibentuk atas semangat kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan hari ini terbentuk selepas PRU 15 lalu atas nasihat yang di-Pertuan Agong. Jadi yang berada dalam kerajaan hari ini mesti komited dengan kestabilan politik dan kerajaan hari ini. Yang penting hari ini kita nak perkuatkan kerajaan, negara kita dapat stabil, kerajaan kita kukuh, jadi saya rasa ini yang kita perlu titik beratkan. Soal-soal lain itu pandangan masing-masing. Sementara itu mengenai kemelut yang melibatkan ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee kerana didakwa membuat tafsiran sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran, Loke berkata DAP mengambil kejadian itu sebagai pengajaran. Katanya, kita ingatkan mana-mana pemimpin DAP supaya lebih berhati-hati. Tak payahlah kita guna ungkapan-ungkapan daripada ayat-ayat kitab suci dan mengelak daripada memetik mana-mana kitab suci dalam ucapan mereka. Kita fokus pada kerja kita, dasar kita, pencapaian kita. Pastikan kita boleh sampaikan pada rakyat. Ini yang akan disanjung dan akan diberi sokongan oleh pengundi. Kejadian itu memang satu pengajaran dan saya yakin Howard telah menerima nasihat daripada pelbagai pihak termasuk Menteri Agama dan beliau telah pun memohon maaf secara terbuka. Bagaimanapun Setiausaha Agung DAP itu percaya pembangkang khususnya Perikatan Nasional akan terus mengeksploitasi kejadian itu semasa pilihan raya Pelangai. Katanya, tapi saya nak katakan hari ini PRK ini bukan memilih Howard Lee. Pilihan raya kecil ini adalah untuk memilih calon daripada BN dan UMNO untuk menggantikan bekas adun kawasan ini. Dan mestilah adun dipilih itu yang boleh berikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Jadi saya harap pengundi-pengundi di Pelangai ini akan terus beri sokongan kepada calon kerajaan perpaduan. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin menafikan hubungannya dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin tegang. Jelasnya tidak wujud dua kem dalam parti itu.
Selain mendakwa, cuti itu sengaja diadakan bagi mewujudkan perpecahan dalam Bersatu dan Perikatan Nasional. Katanya, kalau Muhyiddin tidak suka saya, dia pecat saya sebagai Setiausaha Agong, tapi adakah itu berlaku? Saya Setiausaha Agong, Tan Sri Muhyiddin adalah Presiden. Dilantik saya sebagai Setiausaha Parti. Kalau tidak suka dia, saya berhenti. Kalau dia tidak suka saya, dia pecat saya. Adakah itu berlaku? Sebelum ini, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu pernah menafikan yang Muhyiddin dan Hamzah bertelaga seperti yang dilaporkan setengah portal berita. Ahmad Faizal berkata dakwaan yang memetik sumber itu laporan yang berniat jahat. Katanya orang lain buat cerita dan kami baik saja, buat kerja dan semua berkempen pilihan raya. Sementara itu, Hamzah mendakwa ada pihak membuat ugutan terhadap rakannya dalam PN serta pengundi yang ingin menghadiri ceramah anjuran parti itu. Bagaimanapun, Hamzah tidak mengemukakan sebarang bukti berhubung tuduhannya itu. Katanya, ya saya dengar tadi daripada rakan-rakan yang kata takut bermacam-macam ugutan. Pada saya, ini berkempen dan berceramah adalah amalan demokrasi. Tak payah nak ugut sesiapa, sebab itu bila rakan-rakan sebut, saya sambung tak payah nak takut, apa yang nak ditakutkan, tak tahulah siapa. Tetapi itu yang saya dengar tadi, sebab itu saya merasakan bahawa yang penting pada kita adalah amalan demokrasi ini diteruskan secara baik. Berikan kebebasan kepada sesiapa sahaja yang nak bersuara. Sesiapa sahaja nak tentukan siapa nak jadi wakil dia, itu adalah hak mereka. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.